Kerana jika tiada perundingan, kerana itu adalah asas kepada pembentukan kerajaan campuran itu. Bagaimana Prof melihat kepada Oh iya, macam mana orang? Rabut tak mahal? Warna? Buat paparan. Nanti ada perjumpaan di sana kan? Haji tahu? Jangan jam 4. Tapi saya di sini ada jam 3. Oh, jadi sana itu? Jam 5? Jam 4 sana. Saya coba datangnya dia. Jam 5 lah. Jam 5. Oh, jam 4 tempat awal jam 5. Iya, betul. Kalau jam 5 saya udah. Kita jam 5. Okey. Okey, petang kepada semua rakan media yang hadir di dalam sesi press pada petang ini. Sukacita saya maklumkan hari ini, seperti mana yang saya nyatakan baru-baru ini, bahawa kita akan mengumumkan 2 lagi calon untuk bertanding pada pilihan raya ke-15 Parlimen Malaysia pada kali ini. Dan selepas itu kita akan mengumumkan calon-calon berikutnya pada beberapa hari lagi, kerana di pihak parti kita mendapat beberapa permintaan ataupun permohonan daripada rakan-rakan di beberapa tempat, dan itu tengah kita pertimbangkan di peringkat pimpinan tertinggi parti. Sesungguhnya memang ramai yang ingin bersama-sama dengan Parti Kesejahteraan Demokratik Syarikat ini, disebabkan kemungkinan mereka tertarik dengan satu kemungkinan dari segi perjuangan ataupun ketampilan parti yang begitu serius di dalam membuat perubahan, terutama di peringkat dasar negeri Sabah ni. Di hari Sabtu ni, pada Sabtu ini kita akan mengumumkan 2 lagi calon, dan majlis ini akan kita adakan di Tenom. Jadi saya juga menjemput pihak media untuk hadir pada majlis tersebut. Jadi hari ini sukacita saya umumkan calon untuk Parlimen Kimanis. Ya, jadi kita putuskan untuk bertanding untuk Parlimen Kimanis Saudara Ahmad Muhammad Yusof. Beliau merupakan mantan kaki tangan kerajaan dan sekarang ini telah menjadi seorang usahawan yang begitu berjaya. Saya difahamkan beliau ini tidak pernah menyertai ataupun bertanding di peringkat pilihan raya atau di peringkat DUN maupun di peringkat parlimen. Ini adalah kali pertama. Jadi anak jati Kimanis yang dilahirkan di Kimanis, dan kita berharap dengan pencalonan beliau ini akan merubah kedudukan di kawasan Kimanis untuk DUN Membakut dan juga untuk DUN Bengawan. Ya, kerana kita sememangnya memerlukan pemimpin-pemimpin yang berkaliber dan mempunyai wawasan yang begitu jauh, ya. Dan saya percaya dengan ketampilan Saudara Ahmad Yusof ini, ia bukan sahaja dapat membantu kita di peringkat negeri, tetapi juga mudah-mudahan di peringkat persekutuan, iaitu di peringkat Parlimen kelak. Dan kita juga mengumumkan 1 lagi calon di peringkat Parlimen Sepanggar. Jadi kita memutuskan di peringkat parti bahawa keputusan yang telah kita buat ini, iaitu Saudara Jumardi Lokman yang akan bertanding di Parlimen
sepanggar. Jadi itu antara yang kita tampilkan pada hari ini. Dan calon-calon yang lain pula kita akan umumkan sebelum penamaan calon pada 5 hari bulan. Tetapi pada hari Sabtu ini, 29 hari bulan ini, akan ada pengumuman lagi, mungkin 2 atau 3 calon yang kita akan umumkan. Jadi setakat ini kita telah mengumumkan 4 calon untuk kawasan parlimen, dan mungkin akan banyak lagi. Begitu juga yang kita mengharapkan kemungkinan ada kemasukan YB kalau ada rezeki di peringkat parti KDM, mudah-mudahan. Jadi ini akan memperkuatkan lagi parti di peringkat parti dan di peringkat persediaan pilihan raya kita ini. Terima kasih. Datuk, kemungkinan ada banyak lagi. Adakah ini sebagai gambaran KDM akan bertanding di semua 25 provinsi? Kita tengah pertimbangkan, seperti mana yang saya maklumkan, bahawa kita tengah pertimbangkan permintaan daripada sahabat-sahabat. Ada juga daripada rakan-rakan yang sememangnya mempunyai kualiti ataupun prestige yang begitu tinggi dan mempunyai pengalaman yang luas. Tetapi itu akan kita putuskan dalam masa terdekat ini. Kita akan berbincang, permohonan tersebut telah sampai ke peringkat kita dan kita akan mentamatkan dalam masa terdekat nanti. Permohonan itu daripada semua parlimen. Ya. Ada daripada pedalaman, ada daripada Tawau, ada daripada Sendakan. Ada beberapa tempat lah yang memohon kepada kita. Kita belum memutuskan untuk tidak, kita tidak memutuskan untuk menolak. Tetapi kita akan lihat, kita akan pertimbangkan sebaik-baiknya sebelum kita putuskan sama ada kita benarkan mereka menggunakan logo KDM ini ataupun sebaliknya. Datuk, ada yang tadi Datuk kata Adil mungkin akan menyertai. Setakat ini ada yang menyatakan hasrat. Ada risik-merisik, tapi mudah-mudahanlah. Kadang-kadang risik, kadang-kadang tidak jadi. Kadang-kadang tidak merisik, tiba-tiba jadi. Tadi ada yang sebut pasal logo, mungkin guna logo KDM. Memang bukan mungkin, memang. Memang akan guna logo KDM. Memang kita akan menggunakan dalam pilihan raya ini, seperti yang saya nyatakan, bahawa kita akan menggunakan logo KDM, iaitu Revolution. Datuk, ada beberapa kursi itu memang menjadi rebutan. So mungkin penjuru tu banyak penjuru tu mungkin tidak akan mengganggu undi lah. Yalah, di peringkat kita Malaysia adalah demokrasi, masing-masing boleh bertanding. Di peringkat kita pun kita merupakan satu parti kerdil yang baru kita tubuhkan. Tapi saya percaya pengundi pada kali ini, PRU15 ini berbeza dengan PRU14 yang lalu, ya, di mana bukan sahaja mereka akan menilai sesebuah parti tersebut, tetapi mereka akan melihat latar belakang terutamanya kepada calon-calon yang kita akan turunkan, sama ada mereka ini seorang calon yang berpotensi atau tidak. Dan inilah yang akan dinilai oleh pengundi-pengundi nanti. Dan di peringkat kita saya ingat sama ada parti-parti yang bertanding ini akan bertembung 5 atau 4 penjuru, itu tidak ada masalah. Yang pentingnya kita yang calon-calon yang kita turunkan ini adalah calon-calon yang boleh katakan di peringkat kita berpotensi untuk memberi cabaran kepada parti-parti yang bertanding di tempat-tempat yang tertentu. Datuk, sekiranya KDM menang satu atau dua kursi, adakah macam jika 50-50 untuk parti yang sedia dan KDM akan jadi kingmaker? Dasar perjuangan ataupun dasar matlamat parti ini semenjak kita tubuhkan ini adalah sebuah parti yang menghormati government of the day. Sesiapa sahaja kerajaan yang mentadbir sama ada di peringkat negeri maupun di peringkat persekutuan, kita akan menghormati keputusan ataupun mandat rakyat. Bermakna sesiapa sahaja yang akan membentuk kerajaan di peringkat persekutuan dan memerlukan bantuan ataupun gabungan daripada kemenangan mana-mana calon di peringkat KDM ini, kita akan bantu.
Oleh kerana itu adalah keputusan rakyat yang memilih sesebuah parti yang akan mentadbir ataupun mewakili suara rakyat ini. Jadi di peringkat kita, KDM, kita tidak ada masalah untuk memberi sokongan kepada mana-mana parti yang akan berjaya membentuk kerajaan di peringkat persekutuan nanti. Setakat ini tu masih belum dapat beberapa jumlah persiapan. Setekatnya 4 sudah kita umum. So far 4, kita memang kita tengah tengok-tengok lah pasal kita Yang diumum hari yang hari itu kita umum Kota Kinabalu dan Kota Merudu. Hari ini kita umum Kimanis, kita juga umum Sepanggar, berarti 4 sudah. Yang tempat-tempat lain tunggulah nantilah. Ini hari Sendiri masih belum. Sabar. Untuk presiden Sa- untuk saya dengan Datuk Juil ni tengah tengok-tengok ni boleh menang ke tidak. Jadi kalau kita akan putuskanlah dalam masa terdekat. Tapi kalau penerimaan akar umbi Untuk di kawasan Tenom dengan papan untuk KDM saja. saya ingat memang bagi kita ni ada niat juga kita mau tanding ini. Tapi biarlah kita mau tamatkan dalam masa yang terdekat lah. Oleh kerana memang pun ada permintaan untuk kita bertanding di kawasan Tenom dan juga Papar. Apapun kita tunggu nanti. Mungkin hari Sabtu ni akan adalah jawapan nanti itu. Ataupun pada minggu depan sebelum 5 hari bulan penamaan calon nanti. Untuk satu ini ada di mana Datuk akan mengumumkan? Di Tenom. Ya. Jadi siapa pasal pengumuman tersebut akan melibatkan kawasan pedalaman ni. Jadi terpaksa sebaik-baiknya kita buatlah di sana. calon di Penampang juga. Untuk Penampang tengah kita pertimbangkan, mudah-mudahanlah. Bagaimana pula dengan Ranau? Ranau juga kita tengah pertimbangkan. Ada permintaan untuk Ranau seperti yang saya nyatakan tadi, sahabat-sahabat yang merupakan ahli politik yang berpengalaman tengah memohon supaya dapat bersama-sama kita di dalam PRU15 ini. Apapun kita di peringkat parti tengah mengemaskini ataupun mempertimbangkan kepada mereka sama ada kita membenarkan mereka menggunakan logo kita ataupun parti kita dalam pertandingan PRU ke-15 ni nanti. Kita akan putuskan kemudian. Tapi yang coba merisik-risik itu kan dari parti mana tu? Nantilah itu rahsia apa. Going solo lah Datuk. Ya, we going solo. Ya. Seperti mana yang kita nyatakan, kita going for solo. Tidak akan bekerjasama dengan mana-mana parti lah Datuk. Ada yang approach Untuk ini, bergabung ya mungkin dengan JRS kah atau memang kita friendly dengan JRS. We are friendly with the JRS. Oleh kerana macam kita beritahu tadi, kita sebenarnya menghormati government of the day. Sesiapa saja kerajaan di peringkat negeri maupun di peringkat persekutuan. Tapi sekarang ni persekutuan tidak ada kerajaan kan. So kita friendly dengan kerajaan di peringkat negeri. Jadi kalau di peringkat persekutuan nanti kita akan be friendly ataupun we going to part of the government nanti. Mana tahu kalau kita menang mungkin kita akan sama-sama dengan kerajaan persekutuan. Kalau kami menanglah mudah-mudahan. Datuk bilang friendly dengan JRS, so maknanya kalau pasal pengajian kongsi yang mau ditanding kita bincang dengan JRS juga. Hari itu mungkin ramai yang bertanya melibatkan kedudukan KDM, tapi hari itu saya sudah maklumkan kan kita sehingga kini kita tidak mendapat apa-apa maklum balas daripada parti JRS. Jadi bagi kita ni kita memutuskan oleh kerana pilihan raya ke-15 ni akan berlangsung pada 5 hari bulan sudah penanaman calon. Jadi kalau sehingga sekarang kurang daripada seminggu kami tidak menerima apa-apa surat ini, berarti kami perlu membuat satu keputusan ataupun ketetapan. Jadi kedudukan parti itu amat penting. Jadi kita memutuskan bahawa tidak apalah, mungkin pada pilihan raya ini mungkin rezeki belum sampai kepada kami, tapi kita akan lihat kemudian oleh kerana
politik ini dia akan berubah, very dynamic, dia akan berubah setiap hari ke satu hari, dia akan berubah. Jadi mungkin mereka mempunyai masa ataupun memerlukan masa untuk mempertimbangkan kedudukan kami mungkin selepas pilihan raya. Kursi Datuk, adakah? Kerusi kita tidak, kerusi untuk pencalonan ataupun bertanding di kerusi ini kita tidak terikat dengan GRS. It's up to the party, dia mau letak calon di mana, pulang kepada parti untuk meletakkan calon-calon di mana. Tapi kita pun bukan semua juga kita tanding, karena kita ini parti baru, jadi persediaan kita mungkin terhad kepada beberapa kawasan. Atau kalau parti lain dia meletakkan kriteria tertentu lah untuk tapisan calon ni. Dari KDM sendiri macam mana? Ya, sudah pasti. SPRM. Ya, kita di peringkat kita sebenarnya untuk jawatan kuasa penapisan calon di peringkat kita memang telah kita buat. Jadi calon-calon telah kita kena sepati yang awal. Pasal itu kita kenapa kita adakan berperingkat oleh kerana mungkin untuk calon-calon yang lain tu masih kita perlu perhalusi ataupun berapa informasi perlu kita penuhi dahulu kriteria itu sebelum kita akan umum tu. Jadi itulah. Datuk, calon-calon yang tempatkan itu orang muda kah orang lama macam ni? Ada yang calon baru. Macam ini calon muda, ada satu sepanggarnya calon muda. Jadi gimana? Ada juga calon yang tua dan muda ini. Kombinasi. Ini Datuk Juel ini bukan muda, bukan tua juga. Malam tengok saya 60 lebih, 6 series jadi tua lah. Gitu. Okey. Boleh kita gabung dengan calon. Oh ya. Ini dah. Nah. Jadi, kasih pakai. Nah. Calon. Kita ambil orang tengah-tengah. Kita ambil orang. Sini kau, Cik. Sini. Di, sini kau di. Yang terbaik.